Baru-baru ini, sebuah kapal terbang telah terhempas di Elmina dan telah meragut 10 nyawa di mana salah seorangnya merupakan Exco Kerajaan Negeri Pahang dan Ketua UMNO Bahagian Bentong, Datuk Seri Johari Harun. Selain kemalangan udara seperti ini, terdapat banyak lagi yang pernah berlaku dan telah melibatkan banyak tokoh terkenal di Malaysia. Di sini admin senaraikan 5 tragedi udara melibatkan VIP di Malaysia. Watching Top 5 Malaysia. Nombor 5. Dato' Jadson Sakai Tagal. Peristiwa kehilangan sebuah helikopter di Bario Sarawak pada Julai tahun 2004 telah menjadi satu misteri yang menggemparkan banyak pihak. Setelah 20 hari pencarian dilakukan oleh hampir 2,000 tenaga manusia dan alat teknologi canggih, akhirnya helikopter itu ditemui dengan bantuan orang ramai. Helikopter Bell 206 Long Ranger kepunyaan Hornbill Skyways membawa seorang Menteri Sarawak Dr. Jadson Sakai Tagai bersama-sama 5 orang lain yang dikemudi oleh juruterbang Kapten Syamsuddin Hashim. Mereka bertolak pada tanggal 12 Julai 2004 pada jam 12.15 tengah hari dan perjalanannya melintasi Bario bertujuan meninjau lokasi sesuai untuk pembinaan projek empangan hidroelektrik baru di Sarawak. Baru sahaja 3 minit berlepas, helikopter itu terputus hubungan dengan menara kawalan dan terus hilang. Syarat kawalan automatik yang mempunyai fungsi GPRS yang menunjukkan lokasi terhempas dilaporkan tidak berfungsi sewaktu kejadian berlaku. Proses pencarian mengambil masa 20 hari dengan teknologi canggih dari Amerika Syarikat, pesawat bantuan dari Singapura, Brunei dan Korea Selatan, helikopter infrared dari Australia dan teknologi satelit dari Afrika. Pencarian helikopter tersebut membuahkan hasil apabila mengesan bangkai helikopter di dalam gaung dan juga menerusi pengecaman jenazah kapten yang masih berada di kedudukan kerusi juruterbang. Dikabarkan juga walaupun helikopter berkenaan terbalik di dalam gaung itu, pasukan penyelamat mendapati pintu helikopter itu dibuka dan dipercayai 2 penumpang dapat keluar meminta bantuan. Namun kelima-lima penumpang helikopter dipercayai mengalami proses dekomposisi yang teruk dan segera dibawa ke Hospital Miri untuk dibedah siasat. Nombor 4. Tragedi Double Five Datuk Noria Kasnon. Ketua Parlimen Sungai Besar, siapa dapat melupakan Allahyarham Datuk Noriah Kasnon. Lulusan undang-undang dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia itu aktif dalam UMNO sejak 1992 dan menyandang kerusi Parlimen Sungai Besar sejak pilihan raya umum 2004. Tragedi Double Five ini berlaku pada 5 hari bulan 5 2016 di mana sebuah helikopter dengan nombor pendaftaran RPC 6828 telah membuat penerbangan dari Bentong dan dijadualkan untuk tiba di Kuching pada jam 5 petang. Namun begitu, selepas membuat penerbangan, helikopter tersebut telah terputus hubungan dengan menara kawalan selepas juruterbang memberitahu lokasi terakhir di kawasan Triso Sebuyau. Helikopter ini telah membawa beberapa orang kenamaan termasuklah Timbalan Menteri Perusahaan, Perdagangan dan Komoditi Datuk Noria Kasnon, suaminya Azmuni Abdullah, Ahli Parlimen Kuala Kangsar Datuk Wan Muhammad Khairil Anwar Wan Ahmad, Ketua Setiausaha Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komoditi Datuk Dr. Sundaran Annamalai dan akhir sekali pengawal peribadi Ahmad Sobri Harun diikuti juruterbang warga Filipina Rudolf Rex Ragas. Kemudian pada jam 11.30 malam hari yang sama, helikopter tersebut dilaporkan telah terhempas dan operasi mencari dan menyelamat telah dijalankan di kawasan pesisiran Sebuyau dan Triso di sekitar Lingga melibatkan lebih 100 anggota polis marin, bomber, pasukan gerakan AM dan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia. Mayat Noria Kasnon kemudiannya ditemui pada jam 12.30 hari dan disolatkan di Pangkalan Udara Kuching. Punca nahas helikopter ini adalah disebabkan keadaan cuaca buruk dan juruterbang yang tidak biasa dengan kawasan persekitaran. Kejadian ini masih memberi kesan terhadap penduduk Sungai Besar di mana Datuk Noria Kasnon dikatakan sangat berjiwa rakyat dan bersifat lemah lembut serta penyayang yang menyebabkan semua penduduk di situ masih mengenangkan jasa beliau hingga ke hari ini.
Macam makcik tak buat pinggang kan. Memang dia ambil tahu, dia datang buat lawatan ke rumah. Lepas tu dia bagi sumbangan. Memang dia datang selalu ke rumah makcik. Nombor 3. Double Tree Tragedy Tan Sri Yahya. Pada bulan Mac yang lepas, genap 26 tahun negara kehilangan tokoh korporat yang juga pengerusi kumpulan di RB Highcom, iaitu Allahyarham Tan Sri Yahya Ahmad yang terbabit dalam nahas helikopter terhempas di Kampung Atong, Jerangsang, Kuala Lipis, Pahang. Secara kebetulan, kejadian itu berlaku pada tarikh 3 hari bulan 3 1997 yang dianggap sebagai Triple Tree Tragedy kerana membabitkan 3 angka 3, iaitu berlaku pada hari ketiga di bulan 3 dan mengorbankan 3 nyawa. Sebelum kejadian, Tan Sri Yahya merupakan nama yang cukup popular pada era 90-an dan merupakan antara tokoh perniagaan ASEAN yang diundang menghadiri sidang kemuncak perniagaan ASEAN. Tan Sri Yahya juga menjadi bualan ramai apabila berjaya membeli syarikat Lotus secara tunai. Selain Tan Sri Yahya, dua lagi mangsa ialah isterinya Puan Sri Rohana Othman yang berusia 49 tahun ketika itu dan juru terbang Azlizan Abdul Manas 32 tahun. Helikopter yang terlibat adalah Agusta A109E Power milik Gadek Aviation Services Sendian Berhad, iaitu anak syarikat di RB Highcom. Helikopter itu dikatakan hilang pada skrin radar dan terputus hubungan pada jam 11.15 malam ketika dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Kuala Terengganu. Tan Sri Yahya dan isteri dikatakan ingin pulang ke kampung halaman untuk menziarahi ibunya yang sakit, tetapi malang umurnya tidak panjang kerana dijemput ilahi ketika dalam perjalanan pulang. Ketika dalam penerbangan, enjin pesawat malang itu dikatakan tidak berfungsi secara normal mengakibatkan kipas utama kehilangan kuasa dan berputar secara tidak seimbang lalu mengakibatkan tekanan terhadap struktur kipas. Siasatan mendapati kipas utama helikopter patah sebelum pesawat terhempas. Sebaik sahaja helikopter itu terputus hubungan dengan menara kawalan, gerakan mencari dan menyelamat dijalankan dan menurut maklumat beberapa penduduk kampung berhampiran, mereka dikatakan mendengar dua letupan, iaitu sekali di udara dan sekali lagi di tempat pesawat itu menjunam. Helikopter buatan Itali ini dikatakan jatuh menjunam dan berkecai bertaburan di kawasan kebun getah. Semua mangsa yang rentung dibawa ke Hospital Kuala Lipis kira-kira jam 5.20 pagi untuk dibedah siasat sebelum dibawa ke Marang, Terengganu. Pada 3 Mac 2001, Mahkamah memutuskan tiada sebarang unsur niat jahat, perancangan atau sabotaj oleh mana-mana pihak dalam nahas helikopter itu dan tidak dapat menentukan punca sebenar kemalangan. Nombor 2. Tragedi Double Four Tan Sri Jamaluddin Jarjis. Ahli Parlimen Rompin Tan Sri Jamaluddin Jarjis disahkan terbunuh dalam nahas helikopter di Semenyih. Perkara itu disahkan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pada 4 April 2015, satu kemalangan jiwa telah terjadi yang melibatkan 6 individu termasuk bekas Menteri Tan Sri Dr. Jamaluddin Jarjis. Beliau pernah berkhidmat sebagai pengerusi Perbadanan Prima Malaysia dan sebagai Menteri dan juga Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat. Mereka dikabarkan terkorban dalam kejadian helikopter terhempas di kawasan Ladang Getah yang terletak di Jalan Sungai Lalang, Kampung Pasir Baru Semenyih ketika dalam perjalanan dari Kuantan ke Subang. Selain Dr. Jamaluddin, helikopter tersebut turut dinaiki Ketua Setiausaha Sulit Perdana Menteri Datuk Azlin Alias, seorang ahli perniagaan dari Kedah Datuk Robert Tan, seorang yang dikenali sebagai Adjiana Bazira yang dipercayai pembantu juruterbang dan pengawal peribadi yang dikenali sebagai Raskan juga terkorban dalam nahas itu. Berdasarkan maklumat yang diterima, helikopter jenis AS3655N2 Dolphin dipandu oleh Kapten California. Helikopter itu dipercayai dalam perjalanan pulang dari majlis perkahwinan anak perempuan Najib di Pekan Pahang dan helikopter tersebut terhempas dan terbakar pada kira-kira jam 4.55 petang. Menurut seorang jurucakap dari pasukan JPAM, beliau berkata nahas itu berlaku ketika hujan dan angin kencang. Laporan akhir nahas helikopter Dolphin 9M IGB itu mendedahkan bahawa juruterbang Kapten Clifford Fournier
gagal menilai kerosakan secara terperinci selepas melakukan pendaratan kasar di padang bola Sekolah Kebangsaan Ladang Kota Bahagia di Muazzam Shah Pahang sebelum memutuskan untuk terus terbang ke lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang. Menurut Kementerian Pengangkutan, mereka menyatakan pendaratan kasar itu menyebabkan gear pendaratan utama sebelah kiri terbenam 20 inci ke dalam tanah gegai dan faktor lain menyumbang kepada nahas itu ialah kelajuan menurun bersama dengan kerosakan gear pendaratan meletakkan beban berlebihan pada penstabil mendata kiri yang patah. Menurut laporan awal yang dikeluarkan pada 14 Mei tahun 2015, menunjukkan punca nahas dipercayai akibat kerosakan pada penstabil helikopter. Nombor 1. Datuk Mustafa Awang. Pada tarikh 18 Disember 1989, sebuah helikopter Nuri milik Tentera Udara Diraja Malaysia telah terhempas akibat cuaca buruk dan insiden ini telah berlaku di muara Sungai Lundu berhampiran Kampung Kuala Bandang iaitu kira-kira 60 km ke barat Laut Kuching. Pada kejadian ini, kesemua kru dan penumpang termasuk juruterbang yang terdiri daripada 12 pegawai dan 4 anggota lain-lain pangkat telah terkorban. Tragedi ini telah melibatkan Allahyarham Major General Datuk Mustafa Awang ketika penerbangan ke Kem Sematan untuk menghadiri majlis penutupan kursus risik tempur. Penerbangan tersebut pada mulanya telah ditangguhkan kira-kira 1 jam atas faktor cuaca yang tidak mengizinkan sebelum dibenarkan berlepas. Ketika helikopter berkenaan berada di daerah Kampung Kuala Bandung iaitu 60 km dari Kuching, cuaca berubah dengan hujan lebat di samping angin kencang yang membuatkannya terhempas. Berdasarkan rekod kenyataan rasmi Kementerian Pertahanan, helikopter berkenaan terputus hubungan dengan menara kawalan selepas 15 minit berlepas. TUDM ketika itu telah melancarkan operasi mencari dan menyelamat di mana 2 pesawat Alouette diatur gerakkan dalam operasi berkenaan. Itu sahaja video pada hari ini. Marilah kita bersama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada mangsa-mangsa yang terlibat. Jom komen idea video seterusnya dan jangan lupa like dan subscribe untuk konten-konten seperti ini.